Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita dunia bersama saya, Atira Aminuddin. Serangan Israel berterusan di utara dan selatan Gaza sehari selepas Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGA mendesak gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza. Rakaman video yang disiarkan sayap tentera Hamas menunjukkan pertempuran sengit berlaku di Gaza dan Han Yunis. Kementerian Kesihatan Gaza pada Rabu mengesahkan sekurang-kurangnya 18,608 orang terbunuh sejak serangan Israel di Gaza 7 Oktober lalu. 50,594 orang cedera dan beribu-ribu lagi dikhawatiri hilang dalam runtuhan rumah dan bangunan yang musnah dalam serangan Zionis. Terdahulu, Israel berikrar untuk meneruskan serangan ke atas Gaza walaupun berdepan dengan peningkatan desakan antarabangsa termasuk sekutunya Amerika Syarikat. Menteri Luarnya Eli Cohen menegaskan serangan akan diteruskan dengan atau tanpa sokongan antarabangsa. Beliau mendakwa gencatan senjata membolehkan Hamas kembali menyerang penduduk Israel. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden pada Rabu memberi amaran Israel akan kehilangan sokongan Washington jika terus melancarkan serangan tanpa membezakan sasaran ke atas orang awam atau tentera. Indonesia meminta Pesuruhjaya Tinggi UNHCR gesa negara bawah Konvensyen Pelarian mempercepat penempatan semula pelarian Rohingya. Menteri Luar Retno Marsudi membuat gesaan itu semasa mengadakan pertemuan dengan UNHCR di Geneva. Beliau menekankan kepentingan menangani isu pelarian Rohingya bagi mengelakkan beban yang tidak sepatutnya ke atas negara lain terutamanya Indonesia. Menurut data terbaru UNHCR, lebih 1,200 pelarian Rohingya tiba di Indonesia sejak November. Sekurang-kurangnya 300 daripadanya tiba di Aceh dalam tempoh seminggu lalu. China catat kejayaan membina hubungan baik dengan Vietnam. Puluhan dokumen kerjasama bilateral ditandatangani turut meningkatkan kepercayaan dan usaha sama dua-dua negara. Presiden China Xi Jinping meluangkan masa mengunjungi pemimpin Parti Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong. Menurut Xi, pihaknya bersedia mengekalkan hubungan komunikasi rapat dengan Trong menerusi pelbagai agenda. Trong berkata keputusan membina hubungan komuniti China-Vietnam dengan membawa kepentingan strategik bersama adalah penting kepada hubungan masa depan kedua-dua negara. Pemimpin Kesatuan Eropah EU berkumpul di Brussels sebagai menghadiri sidang kemuncak tertinggi mengenai Ukraine hari ini. Di sebalik Perdana Menteri Hungary menyekat rundingan mengenai keanggotaan EU dan bantuan kewangan 50 bilion euro kepada Kiev. Sidang kemuncak itu diadakan pada waktu genting selepas serangan balas Ukraine terhadap pencerobohan Rusia gagal meraih kemenangan besar. Selain pentadbiran Presiden Amerika Syarikat, Joe Biden gagal mendapatkan sokongan Kongres untuk menyalurkan pakej bantuan $60 bilion kepada Ukraine. Terdahulu, Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky berkata pihaknya telah melaksanakan pembaharuan politik yang diperlukan dan mendesak EU menghormati komitmennya itu. Azerbaijan dan Armenia membuat pertukaran tahanan perang pada Rabu dengan sasaran normalisasi hubungan antara kedua-dua negara. Pertukaran melibatkan 32 warga Armenia yang kebanyakannya ditahan pada hujung tahun 2020. Sementara Armenia menyerahkan 2 tentera Azerbaijan yang ditahan sejak April 2023. Mengumumkan pertukaran tahanan berkenaan pada minggu lepas, kedua-dua negara memilih perjanjian damai atas dasar menghormati prinsip kedaulatan dan integriti wilayah. Peperangan kejiranan Selatan Caucasus itu tercetus sebanyak 2 kali sepanjang 30 tahun pergolakan Nagorno-Karabakh. Dunia 10 pagi berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.